Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Sekejap Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Ilahi Tuhanku Anta maqsudi kepadamu maksud dan tujuanku wa ridhaka matlubi dan hanya redamu yang aku tuntut a'tini mahabbataka wa ma'rifatak kakaruniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu dan mengenali dirimu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma sallimna li Ramadan ya Allah kau sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang masih lagi berlalu dalam dirinya kami cuba tulis di ruangan komen hari ini kita dah masuk pada hari keberapa Ramadan Wasallim Ramadan lana Ya Allah mudah-mudahan kau sampaikan kami pula pada sehingga penghujungnya Ramadan Watasallamhu minna mutaqabbala Ya Allah kau sejahterakan Ramadan kami Ya mudah-mudahan setiap amalan, ketaatan, kebaikan yang kami lakukan dalam Ramadan pada kali ini Mutaqabbala Diterima semuanya daripada kami Amin Allahumma Amin Baik Jadi pertamanya Alhamdulillah Waalaikumsalam Nur Afiqah Hashim Nur Hashimah Syaukina Pertamanya Alhamdulillah Segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak Dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Di atas pertemuan pada pagi ini Ya mudah-mudahan tuan-tuan dengan pertemuan yang sementara ini Allah Ta'ala menghasilkan kebaikan yang selama-lama Tulis Pertemuan sekejap tapi kebaikan tu boleh terhasil begitu lama. Pertemuan tu sebentar, setengah jam lebih kurang. Waalaikumsalam Azizah Abbara. Tetapi waktu sama kita berdoa kepada Allah dengan pertemuan yang begitu sebentar, Allah Ta'ala boleh menghasilkan kepada kita kebaikan yang begitulah lama. Sebagai contoh, apa yang kita faham pada hari ini, cuba kita amalkan pada kehidupan. Maka secara automatik, pertemuan yang sebentar boleh menghasilkan kebaikan yang begitu banyak. Sebab tu ingat tuan-tuan, jangan tinggalkan majlis ilmu walaupun sebentar. Kerana mudah-mudahan dengan apa yang kita dapat, yang kadang-kadang kita tak sedar mana part yang Allah Ta'ala nak bagi faham kepada kita. Betul ke betul?
Kita tak tahu mana part yang Allah Ta'ala betul-betul yang akan memberi kepada kita turning point. Mana part yang kadang-kadang memberi kepada kita inspirasi. Mana part yang kadang-kadang beri kepada kita sedikit suntikan vaksin untuk kita meneruskan kehidupan yang sementara ini. Kalau kita tak bersungguh kepada mentelaah ilmu. Sebab tu penting kehidupan kita tuan-tuan terus menerus. Kita belajar, kita mendengar kalam-kalam ulama yang didatangkan daripada Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi SAW, yang mudah-mudahan daripada itu kita akan mendapat kefahaman dan peningkatan pada kehidupan. Jadi apa khabar anda pada pagi ini? Sahabat-sahabat yang berada di page Irwan Zahuri, yang berada di Telegram, apa khabar? Julia Halim yang berada di TikTok. Siapa yang ada di TikTok pada pagi ini? Baik. Dan juga sahabat yang berada di Telegram. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan mendengar satu nasihat. Nama program kita pun Santapan Rohani. Santapan Rohani. Hari ini kita akan mendengar satu nasihat yang dirawikan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, berkenaan tulis bagus kita punya perbincangan kita, nasihat yang kita akan dengar pada pagi ini, 8 kebaikan yang tidak diambil kira sebagai kebaikan sehingga disertai 8 perkara. 8 kebaikan ni tidak dikira kebaikan sehingga sehingga disertai dengan 8 perkara. Maknanya, contoh paling mudah, puasa tuan-tuan. Dah letih pagi, petang, siang, malam, daripada pagi sampai ke petang kita menahan perut dari lapar dan dahaga. Rupa-rupa dia menjadi sia-sia. Contoh, sekiranya tak ada perkara ni, solat pagi, petang, siang, malam kita buat. Pagi, petang, siang, malam kita lakukan. Tetapi menjadi sia-sia. Sebab apa? Kalau tak ada perkara ni. Sebab tu penting kita mengetahui kalam daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. 8 perkara tu akan menjadi sia-sia kalau tak ada 8 perkara. Jelas? Dapat tulis semua? Baik. Yang pertama, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha wa la khaira fi qira'atin la tudabbaru fiha wa la khairun fi ilmin wa la wara'a fihi wa la khaira fi malin la sakhawata fihi wa la khaira fi ikhwatin la hafaza fiha wa la khaira fi ni'matin la baqa'a fiha wa la khaira fi du'ain illa ikhlasa fihi. Artinya apa? Kita pergi poin nombor 1 dahulu. Yang pertama, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Tulis yang pertama sekali tuan-tuan. Tidak ada kebaikan dalam solat selagi mana tak ada khusyuk. Yang pertama, la khaira fi salatin, tak ada kebaikan dalam solat yang kita lakukan, la khusyu'a fiha, sekiranya tak ada khusyuk di dalamnya, tak ada kebaikan. Tuan-tuan, tak ada kebaikan bukan makna tak sah. Kena faham hukum, kena jelas hukum betul-betul. Tidak dapat kebaikan bermakna bukan tak sah. Dalam fiqh, sekiranya ibadat itu cukup syaratnya, cukup rukunnya, dikira sah. Cuma terima ke tidak, yang tu cerita lain. Jelas ke jelas? Allah Ta'ala kabul ke tidak, yang tu dibincangkan pada perbincangan yang lain. Ataupun ibadat tu menjadi kebaikan ke tidak, yang tu bicara lain. Cuma poin asalnya ialah bila sebut la khaira bukan bermakna tak sah. Ibadat yang cukup syarat, cukup rukun sah. Tapi ni kata Sayyidina Ali, bukan hamba kata. Sayyidina Ali yang berkata, maka tidak dikira sebagai suatu kebaikan maka sekiranya tak ada khusyuk di dalamnya. Jadi khusyuk ni tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang boleh jadilah dah solat dah lama dan dah lama belajar tetapi masih lagi tak mencapai khusyuk. Nasihat yang pertama, jangan putus asa. Jangan putus asa. Yang kedua, saya nak betulkan dahulu mindset tuan-tuan. Khusyuk ni benda yang kita boleh capai. Khusyuk solat ni benda yang kita boleh capai. Cuma bila tuan-tuan tak ada ilmu ataupun tak ada guardian, tak ada orang yang boleh guide tuan-tuan. Sebab tu alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Ta'ala, sebab kepakaran saya sendiri yang Allah Ta'ala pinjam kan, ni Tuhan bagi pinjam.
Selagi mana ada, saya boleh guna pakai. Kalau Tuhan nak tarik balik, nak buat macam mana, hak dia. Cuma kepakaran yang Allah Ta'ala berikan kepada saya, tuan-tuan, ialah membantu tuan-tuan yang sedang solat, yang dah lama solat, ataupun yang baru nak solat, untuk mencapai kualiti solat yang lebih hebat, khusyuk yang diidam-idamkan, seolah-olah anda sedang solat di hadapan Ar-Rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu kepakaran yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Nanti orang tanya pula, Ustaz, siapa yang angkat pakar tu? Adalah, ada ceritanya, panjang ceritanya tuan-tuan. Sebab saya dah buat program Tahsinus Solah ni hampir 15 tahun. 15 tahun saya dah buat event, tuan-tuan. Cuma dulu, saya banyak buat program di surau masjid. Maka bila saya duduk di Selangor, benda tu tak terkeluar lah sampai di luar. Sebab kemampuan kita pun tak mampu kan. Kita fokus Selangor saja pun surau masjid begitu banyak. Cuma semenjak pandemik, barulah saya mula involve dalam sosial media dan sebagainya, Sokmed. Di situ barulah benda tu boleh berkembang. Jadi maknanya, apa saya nak bagi faham? Pertama, khusyuk solat ni benda yang kalian boleh capai. Belief. Tak perlu percaya. Tak perlu percaya, tuan-tuan, insyaAllah. Kalau tuan-tuan nanti berada dalam program-program yang kami buat, insyaAllah lepas raya ni saya mulakan nak buat dengan program percuma. Dah. Sebelum ni kita buat program berbayar, orang marah. Yang marah tu sikit sangat, tapi yang support tu terlalu ramai. Cuma saya nak bantu golongan yang marah ni. Bila lepas raya saya nak buat program percuma, saya nak tengok dia masuk ke tak. Kita buat dengan bersungguh. Kita buat dengan bersungguh. Sesi live secara Zoom. Saya nak tengok dia masuk ke tidak. Kita buat percuma. Zero cost. Supaya apa? Saya nak bagi faham, khusyuk ni benda yang tuan-tuan boleh capai. Itu je ilmu yang kita akan bagi faham dulu. Khusyuk ni benda kita boleh capai. Dan saya akan bentangkan nanti 7 peringkat khusyuk. Macam mana tuan-tuan nak capai setiap level. Dan apakah tindakan dia. Bagaimanakah ilmu dia. Yang paling penting, nombor 1 mindset. Ni nombor 1 ni, kepala otak saya ni. Bukan tuan-tuan lah. Kepala otak tuan-tuan bagus. Saya ni. Kepala otak kita ni tuan-tuan, bila tak dipeltolkan balik, bila skru yang longgar-longgar tu kita tak ketatkan balik, ini yang buatkan kadang-kadang kita tak percaya khusyuk tu benda kita boleh capai. Jelas ke jelas? Jadi poin yang pertama, jangan tuan-tuan menjadikan ibadat solat kita menjadi sia-sia. Sebab kata Sayyidina Ali, la khaira salatin, tak ada kebaikan dalam solat. Dan la khusyu'a fiha, selagi mana tak ada khusyuk. Jadi insya-Allah khusyuk ni benda yang kita boleh capai. Benda yang kita boleh capai. Itu yang pertama. Jelas ke jelas? Saya bagi contoh lah yang paling mudah. Macam mana saya boleh bagi statement khusyuk ni benda yang tuan-tuan boleh capai. Apa khusyuk level pertama? Level yang pertama ni kalau tuan-tuan dah buat, tuan-tuan telah dikategorikan sebagai orang yang khusyuk solat. Walaupun level yang pertama. Apa dia? Kata ulama, apabila kita memahami setiap perkara yang kita baca dalam solat. Itu first level. Kalau tuan-tuan dah faham daripada takbir sampai salam, Rabbighfirli warhamni wajburni, at-tahiyyatul mubarakatus salawat dan sebagainya, subhana rabbiyal a'la. Setiap wording tu tuan-tuan tahu, Fatihahnya, surahnya, tuan-tuan sebenarnya telah mencapai khusyuk level yang pertama. Itu baru satu kan? Apa pula level yang kedua, level yang ketiga? Ni kadang-kadang bila tuan-tuan tak faham, oh rupa-rupanya level pertama aku dah capai, tapi why not, kenapa tidak aku nak pergi pada level yang kedua? Macam mana aku nak pergi pada level yang ketiga? Jelas ke jelas ni? Hari ni kita bukan bersembang bab emas. Kita ada sahabat kita Mr. Mur Caco di sini. Sembang bab emas cerita lain tuan-tuan. Santa Parah ni saya akan fokus kepada nasihat yang kita akan dengar daripada para ulama. Nak cerita bab gol ke, ni 10K dah keluar, nanti saya buat live yang lain. Yang ni kita fokus dulu untuk belajar mendengar nasihat supaya rohani kita, jiwa kita menjadi kuat. Jelas ke jelas? Yang pertama. Baik. Yang kedua, kepada tuan-tuan yang baru masuk, jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Sebab kita nak pastikan dakwah tu tersebar. Itu sahaja. Kalau kita boleh masuk disebabkan orang yang like ataupun orang yang share, kita ternampak posting ni ataupun live ni, kita pun masuk. Begitu juga. Teruskan belanja love tuan-tuan dengan niat nak dakwah. Itu sahaja. Yang kedua, baik. Yang kedua, la khaira fi qira'atin la tudabbura fiha. Ada gugur ni.
Dah? Yang ni Arabnya ada, terjemahannya ada, Arabnya tak ada. Jadi saya baca yang terjemahan dulu. Yang ni gugur, dalam Arab dia gugur. Yang kedua tulis yang berkenaan dengan situasi kita pada hari ni. La khaira fi saumin, dah? Tak ada kebaikan dalam berpuasa selagi mana? Selagi mana kita tidak menjaga, selagi mana tanpa menahan perkataan yang tidak berguna. Tulis. Waalaikumsalam Salawati Osman. Yang kedua, la khaira fi saumin, tak ada guna langsung kita berpuasa selagi mana tak jaga lidah. Selagi mana tak jaga lidah. Jaga lidah ni tuan-tuan ingat dah, lidah ni ada 3. Hari ni upgrade lah. Cuma yang dimasukkan daripada kalam ini, lidah dibangsakan orang awam. Kalau yang difahamkan oleh orang awam, lidah ni lah. Lidah ni sahaja. Kan? Tapi kalau kita belajar ilmu tasawuf, lidah ni ada 3. Setengah ulama kata ada 4. Macam mana ustaz lidah yang 3 sampai 4 tu? Pertama, lidah yang ni, dia boleh berkata-kata. Ni, satu. Kan? Afwan. Yang kedua, lidah yang ni. Ni lidah juga. Kan dia boleh berkata-kata. Tu, dengan type WhatsApp tu, type message. Kan? Dipanggil jadi apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi, apa istilah yang biasa orang gunakan? Keyboard warrior. Ni, lidah. Cakap. Natemu. Maaf, saya bagi contoh. Kan? Kita type. Maka ni lidah. Lidah juga. Yang ketiga, ni. Bila otak mula berkata-kata. Waalaikumsalam Haji Zainul Ali. Ni, otak mula berkata-kata. Lidah juga. Betul ke tu? Macam semalam saya buat posting berkenaan emas tuan-tuan. Kita cuba nak bantu. Jarang sangat saya posting di page kan. Sebab saya fokus dengan apa yang saya buat. Biasa program saya kita bantu untuk masalah solat. Tapi berbetulan tuan-tuan, sekarang ni orang setengah keluar duit KWSP. Macam mana saya nak bantu mereka? Masalah zakat tu, saya dengar dulu memang ada beberapa pendapat. Cuma Ustaz Azhar Idrus ni, dia lebih peka kepada situasi dan masyarakat dan situasi keadaan semasa. Kalau ikut hukum yang pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, bila kita keluar duit, kita pegang duit tu selama setahun, cukup haul, cukup nisab, baru wajib bayar zakat. Banyak orang tanya saya, Ustaz Azhar kata kena bayar terus. Itu pun betul. Itu yang dipegang oleh PZS. Yang tu pun ada kait tuan-tuan. Kaitnya bagaimana? Kalau pengeluaran tu pengeluaran yang saja-saja, kan? Daripada pendapat Imam Malik, baiklah bayar zakat terus. Tapi kalau pengeluaran itu pengeluaran yang terpaksa, kita nak bayar hutang, itulah peluang yang ada untuk kita settlekan installment kita, hutang kita yang terbengkalai, kan? Maka keluar tu keluar yang wajibah, memang yang desperate. Maka kita boleh berpegang kepada pendapat yang tak mengharuskan untuk zakat. Tapi walau bagaimanapun, bijaknya PZS ni, bijaknya Ustaz Azhar Idrus ni, kenapa dia ambil pendapat yang tu? Sebab tuan-tuan, manusia ni, agak-agak keluar 10,000 tu boleh tak simpan sampai setahun? Cuba jawab dengan simple sahaja. Keluar 10,000 EPF tu, kalau keluar yang akhir tu cerita lain. Kalau kita keluar yang kita dah sampai pencen tu, yang ni keluar yang 10,000 tu, agak-agak boleh simpan sampai setahun. Tak sampai 3 hari habis dah. Seminggu habis dah. Betul kan Nurul Atiqah? Sebab tu kenapa Dr. Ustaz Azhar Idrus dia cenderung kepada pendapat tu. Dan kalau orang tanya saya bagi dua pendapat. Saya kata betul. Yang kata keluar ambil EPF 10K tu zakat pun betul. Kalau kita nak berpegang ke atas jalan warak, kan? Kalau kita rasa duit tu betul-betul kita desperate, kita perlukan untuk settlekan hutang dan sebagainya, maka ada pendapat yang lain. Jadi kan kita win-win situation. Yang penting kita faham hukum, faham kaedah, faham dasar. Dan saya cenderung kepada semua pendapat. Mudah. Tapi kalau orang bertanya kita bagi solusi A, B, C. Tak sempat setahun kan kata Tuan Haji Asif. Sebab tu semalam kenapa saya keluarkan post berkenaan 10K QSP itu untuk saya bantu tuan-tuan. Rugi tuan-tuan, dapat 10,000 habis macam tu saja. Why not? Kenapa tidak kita beli emas dulu? Beli emas dan pajak. Ustaz nanti nak kena bayar upah pajak. Yang tu kalau kita beli secara betul. Yang ni kalau kita beli secara dipanggil emas digital. Emas digital tu ada emas ke tidak? Ya, tetap ada emas. Beli secara digital. Nanti dapat keuntungan, kita convert lah kepada emas balik. Convert lah, ambil lah fizikal.
Saya bersama Quantum Metal baru 2 bulan lebih, nak masuk 3 bulan. Tuan-tuan, Alhamdulillah saya dah kumpul emas lebih kurang 35 gram. Dan saya kumpul perak lebih kurang 70 gram. 35 gram emas, 70 gram perak. Yang ni kebanyakannya saya dapat daripada Quantum Metal. Kebanyakan saya dapat daripada Quantum Metal. Supaya saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, inilah dipanggil ilmu. Sama macam hari ni kita belajar. Sia-sia puasa, tapi kalau tak jaga lidah, bila tak ada ilmu. Contoh macam mana contoh? Ni. Kan saya kata lidah ada 4. Pertama lidah yang ni. Betul ke tu? Skamer tu. Tu lidah yang ni tak jaga lidah. Yang kedua lidah jari. Yang ketiga lidah akal. Otak dia mula buruk sangka dan sebagainya. Yang keempat Khairul Anwar. Apa dia? Ni. Lidah hati. Bercakap. Hati kita bercakap buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada apa yang kita fikirkan ni. Ni bila kita tak jelas. Ni. Emas yang saya dapat kumpulkan bersama Quantum Metal. Yang ni 10 gram. Lebih kurang RM3,000 tu. Quantum Metal. Lepas tu ada yang 5 gram. Ni yang 1 gram. 1 gram. Semua 1 gram ni. Yang ni public gold. Kan? Cuma saya fokus kepada Quantum Metal. Yang ni saya dapat duit sebab saya tengok cantik. Saya dapat duit daripada KM, saya beli yang public gold punya. Lepas tu ada dinar. Ni ada dinar 0,5 gram. Yang ni ada dinar Quantum Metal 1 gram. Ni antara koleksi perak yang saya ada. Koleksi perak. Banyak ni. Kan? Nak cerita ilmu. Maknanya saya nak bagi faham, ni otak ni. Kita jangan sia-siakan Ramadan dengan kita fikir benda yang kita belum tahu atau kita belum fahami atau kita belum capai. Simple sahaja. Jadi, fokus saya bukan benda ni. Fokus saya ialah macam mana kita nak jaga lidah. Faham ke faham? Fokus saya ialah macam mana nak jaga lidah. Agar kita tak nak mensia-siakan Ramadan kita dengan satu perbuatan yang merosakkan Ramadan. Ni kata Sayyidina Ali, la khaira fi saumin, tak ada kebaikan langsung pada puasa yang kau buat selagi mana kau tak jaga lidah. Lidah ni jangan duk taip benda-benda kita tak tahu, kan? Kemudian lidah apa? Kemudian lidah ni fikir, dan lidah hati. Boleh faham semua jelas? Berapa semua lidah? Ada 4. Habis. Tu benda yang ketiga, benda kedua yang perlu kita jaga. Jadi poin dia ialah, tajuk besar dia, 8 perkara ni tak ada kebaikan selagi mana disertai dengan 8 perkara yang lain. Okey, kita masuk pula yang ketiga. Untuk pada hari ni cukup 3 cukup. Tak perlu banyak, yang penting kita cuba tafakur, cuba berfikir sejenak, apakah tindakan yang aku perlu buat. Yang ketiga, wala khaira fi qira'atin la tudabbura fiha. Yang ketiga apa dia? Tak ada kebaikan pada membaca Al-Quran. Tak ada kebaikan selagi mana kita tidak mentadabburkan, yakni memikirkan isinya. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Tuan-tuan, baca Quran tak salah. Baca Quran tak salah. Namun saban tahun dah kita cuba nak khatam, dan kita mengkhatamkan dengan baik. Cuma kita lihat, saban tahun tuan-tuan mengkhatamkan Al-Quran, adakah rahsia, kemuliaan, kehebatan, mukjizat Al-Quran tu dapat mempengaruhi life kehidupannya kita? Kalau belum, bukan salahnya baca Quran, tapi salahnya ialah baca Quran tak faham isi kandungan. Ni kata Sayyidina Ali ni, la khaira fi qira'atin, letih malam-malam dengan mata mengantuk tapi nak khatam. Nak khatam Quran, nak baca sebagainya, bagus, kita tak nafi kebagusan, tapi tak ada sir, tak ada kebaikan dalam di sebalik perbuatan kita tu. Bahasa mudah ibarat sia-sia lah. Selagi mana? Selagi mana la tudabbura fiha, selagi mana kita tak mentadabbur, kita tak ambil kefahaman daripada makna Al-Quran. Sebab tu teruskan Al-Quran, baca Quran, faham makna. Bagi tuan-tuan, sebab tu kalau boleh target macam ni, setengah Ramadan sampai 15 cuba khatamkan, dan bermakna sehari lebih kurang 2 juzuk. Kemudian 15 hari pula sampai hujungnya Ramadan, cuba pula baca Quran, faham makna. Sebab kita tak nak pembacaan Al-Quran itu menjadi sia-sia.
Saya boleh buktikan secara live tuan-tuan. Banyak benda-benda yang kita tak tahu, yang kita tak yakin, yang menjadi sama-sama kalau kita baca Quran tak faham makna. Saya bagi contoh secara live. Okey, yang biasa masuk program saya jangan jawab. Kita bagi peluang kepada sahabat-sahabat yang lain jawab, yang tak pernah attend program. Dan seronok ni rasa lepas raya nak buat event percuma ni. Dan kena tengok siapa yang kata hari tu ustaz buat program berbayar. Dia jual agama. Tak apa, kita buat program free. Tengok dia masuk ke tak. Kita nak bagi peluang. Soalan saya, tuan-tuan, matahari bergerak ke tidak? Jawab. Salah pun tak apa, nak belajar. Matahari ni berjalan ke tidak? Zainul Ali, Muhammad Hafizi yang berada di Telegram kita pada hari ini. Normadiah kata tak bergerak. Acam Cikwi kata bergerak. Yang lain. Di Telegram. Baru satu jawapan sahabat-sahabat di Facebook page Irwan Zahuri. Bergerak, bumi tak bergerak. Salawati kata pula matahari bergerak, bumi tak bergerak. Tak apa. Lain-lain jawab lagi. Minta maaf, saya bukan nak perendahkan tuan-tuan, sekadar kita nak belajar pada hari ini, berfikir, bertafakur. Ni sebab punca bila tak baca Quran tak faham makna, soalan yang simple pun kita tak jelas. Kan? Okey, saya teruslah bagi jawapan. Dalil surah Yasin, ayat yang selalu tuan-tuan baca dengan perkataannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim ila akhir ayat. Maknanya apa? Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan bermula matahari itu bergerak di atas orbit yang disediakan baginya. Dengar sampai habis. Kita bukan menafikan bulan bumi mengelilingi matahari. Yang tu kita dah faham daripada kajian, kan? Ibnu Sina dan sebagainya kita dah faham. Cuma saya nak cerita matahari itu sendiri bergerak ke tidak? Jawapannya matahari itu bergerak. Bukan dengan maksud matahari itu bergerak mengelilingi matahari, mengelilingi bumi, bukan. Tengok dah. Yang kita belajar kan 9 planet mengelilingi matahari, betul. Matahari itu pun dia ada orbit dia gerak, berjalan. Dia bawa 9 planet ni, dia jalan je. Sebab tu nak cerita alam semesta Allah Taala ni luas. Dah? Sebab tu saya pernah pergi ke tu yang dekat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tempat teropong tu, apa nama dekat KL tu? Astronomi pula. Bukan, dekat dengan balai polis Dawangi tu. Naik atas tu, apa nama dia? Tuan-tuan pergi sahkan kalam saya ni. Tu dekat balai polis KL tu, kan? Dekat Dataran Merdeka tu, atas tu apa nama tempat dia? Siapa ingat? Okey, saya pergi dekat sana, kan? Lepas tu dia ajar kita tengok teropong semua. Kesimpulannya begini tuan-tuan. Tengok dah. Planetarium negara. Terima kasih Norini Mustafa. Contoh begini. Tuan-tuan bayangkan, yang ni matahari. Bayangkan, matahari ni ada 9 planet. Dan 9 planet ni mengelilingi matahari. Yang ni kita dah jelaskan, mengelilingi matahari. Okey. Kemudian, satu matahari dan 9 planet ni, tuan-tuan cropkan menjadi satu titik. Cropkan, kecilkan, menjadikan satu noktah. Dan letak noktah tu di sini. Letak noktah tu di sini. Saya letak di sini contoh. Titik tu. Okey. Kalau kita nak faham alam semesta Allah Ta'ala ni luas mana, tuan-tuan, matahari dan planet ni ibarat baru satu titik daripada kesinambungan semesta alam yang besar ni. Maknanya dekat luar sana ada lagi univers yang lain, banyak lagi. Alam-alam, Bima Sakti dan sebagainya. Ni dalam alam semesta luas ni, kita ni bukan bumi iaitu matahari, 9 planet yang kalau kita cropkan baru ibarat begini. Satu titik yang kita letak dekat dalam kotak ni, banyak lagi titik-titik yang lain.
Jadi matahari ni lah, dia bergerak, dia berjalan, dia pun ada paksi dia. Jalan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari pun ada orbit dia. Dia bawa 9 beradik dia berjalan. Jelas. Jadi saya nak buktikan ialah, bila kita baca Quran tak faham makna ni, akibat dia, ada dalam Al-Quran, ada dalam surah Yasin. Jawapannya ada, cuma kita yang tak tahu. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi maknanya dapatlah kita fahami pada hari ini, tuan-tuan. Betul lah kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. La khaira fi qiraatin. Habis kita baca Quran pagi, petang, siang, malam, langsung tak ada kebaikan, tak ada kebajikan. Sehingga apa? Wala tudabbura fiha. Sehingga kita tak mengambil keiktibar, tadabbur, faham makna dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan 3 poin yang kita baca pada hari ini cukup memberi sedikit inspirasi kepada kita. Mungkin ada di antara tuan-tuan yang dapat sikit turning point, apa yang perlu aku betulkan. Dan kita masih lagi berada pada bulannya Ramadan, masih tak terlewat untuk kita tiun balik, betulkan balik. Yang pertama sekali kata Sayyidina Ali, solat ni tak ada kebaikan kalau tak ada khasyuk. InsyaAllah khasyuk ni benda yang tuan-tuan boleh capai, saya boleh bantu. Itu kepakaran yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada saya. Yang kedua, puasa ni tak ada kebaikan selagi mana tak jaga lidah. Lidah ni ada 4, lidah yang ni, lidah yang ni, lidah yang ni, lidah ni. Dan yang ketiga, wala khaira fi qiraatin, tak ada kebaikan pada baca Quran selagi mana kita tak ambil istifadah daripada maknanya. Jadi mudahan tuan-tuan dapat sedikit pengajaran, saya juga dapat ilmu pada hari ini, dan kita ayuh bersama-sama memperbaiki sedikit demi sedikit kehidupan kita. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam hashtag Santapan Rohani pada hari dan waktu yang sama, insyaAllah esok jam 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.